Di dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda cara bagaimana kita nak menghasilkan selection. Ada beberapa cara yang boleh kita guna untuk menghasilkan selection dan ia bergantung kepada tujuan anda untuk menghasilkan selection itu. Sama ada kita nak masukkan efek ataupun style, ataupun kita nak copy, ataupun kita nak potong gambar, dan apa juga tujuan kita. Dan setiap cara itu mempunyai kaedah yang berbeza-beza. Okey, pertama sekali saya akan tunjukkan kepada anda beberapa tool yang kita boleh guna untuk menghasilkan selection. Okey, pada bahagian toolbar ini, kalau anda boleh perhatikan, ada beberapa tool yang boleh kita guna untuk menghasilkan selection. Yang pertama sekali saya akan tunjukkan kepada anda ialah marquee tool. Okey, kalau anda hold klik dekat sini, okey, ada beberapa marquee tool yang boleh kita guna, rectangular, elliptical dan lain-lain lagi. Dan setiap satu ini mempunyai fungsi yang berbeza-beza untuk kita menghasilkan selection. Okey, saya contohkan dengan rectangular. Okey, rectangular ni kita boleh hasilkan selection yang berbentuk 4 segi. Okey, macam ni Okey, saya contohkan dekat gambar. Okey, contoh kita nak copy pada bahagian yang tertentu, kita select pada bahagian yang kita nak copy, ataupun kita nak masukkan adjustment layer pada bahagian tertentu, ataupun kita nak masking pada bahagian tertentu. Kesemua ini memerlukan selection. Okey, contoh saya nak masukkan fill color pada bahagian ini. Okey, bahagian yang saya select ini. Okey, saya select pada bahagian ini. Kemudian saya masukkan adjustment layer dan saya pilih solid color. Okey, anda boleh perhatikan saya hanya masukkan adjustment layer ini ataupun fill color yang saya masukkan ini pada bahagian yang saya select saja. Okey, kita delete dulu ataupun saya nak copy bahagian ini saja, bahagian yang saya select saja. Saya select kat sini, make sure saya punya selection pada bahagian kita punya layer ini. Okay, saya klik Ctrl C untuk copy dan Ctrl V untuk paste. Okay, anda perhatikan dia dah pun menghasilkan satu layer yang baru yang saya copy tadi. Okay, ini hasil daripada selection kita. Okay, sekarang ni saya cuba pula elliptical marquee tool. Okey, ini yang kita nak buat bulat ataupun sfera ataupun bujur. Okey, saya cuba copy Ctrl C dan okey, kita select dulu pada bahagian gambar kita. Saya Ctrl C dan saya Ctrl V. Okey, ini yang saya copy. Okey, ini marquee tool. Okey, saya delete dulu gambar ini. Okey, seterusnya kita ada lasso tool. Okey, lasso tool pun dia ada beberapa beberapa tool juga pada bahagian lasso tool ni. Dia ada lasso tool, polygonal lasso tool dan juga magnetic lasso tool. Okey, kita cuba satu-satu. Okey, lasso tool ni kita perlu hold klik pada mouse dan kita gerakkan dia macam freestyle punya selection lah Okey, saya copy saya klik Ctrl C dan saya klik Ctrl V. Okey, ataupun saya nak masukkan adjustment layer. Okey, saya cuba masukkan adjustment layer pada bahagian yang saya select ini saja. Kita nak masukkan contoh color balance. Okey, kita adjust lah kat sini. Okey, anda boleh tengok benda ini dia hanya berkesan pada bahagian yang kita select saja. Okey, so dia akan membentuk layer mask dekat sini pada bahagian yang kita select tu.
Okey, seterusnya kita cuba pula polygonal lasso tool. Okey, polygonal lasso tool ni pula dia macam, okey, kita klik dekat sini, kemudian okey. Okey. Macam ni lah lebih kurang fungsi dia. Okey, untuk deselect, sekarang ni saya select kemudian untuk deselect pula kita boleh guna shortcut dia Ctrl D ataupun select dan pilih deselect. Okey, so dia akan dia akan padam lah kita punya selection ni. Okey. Okey, sekarang saya guna magnetic lasso tool. Okey. Magnetic lasso tool ni dia macam dia akan follow bahagian yang macam bahagian-bahagian tertentu lah, macam macam contoh lah dekat sini dia ada kayu ni kan. So antara kayu dengan background belakang background belakang dia tu dia macam ketara sikit so dia akan follow dia punya outline di tepi dia tu lah Okay. Ini magnetic lasso tool. Okay, bila kita temukan balik pada point yang pertama dan juga yang terakhir, so dia akan membentuk satu selection lah dekat sini. Okay, ini magnetic ini lasso tool. Okay, saya Ctrl D untuk deselect. Okay, untuk yang seterusnya kita ada apa ni quick selection dan juga magic wand. Okay, quick selection ini, saya tunjukkan quick selection dulu quick selection dia akan select saya dapatkan dulu dia punya ni. Kita boleh adjust lah kita punya size sama ada kita nak kecil ataupun besar kan. Contoh bila saya klik dekat sini, so dia akan select pada bahagian macam ni, dia select pada bahagian belakang lah dia punya background dia. So dah pun terbentuk satu selection. Kita tambah dekat sini. Ataupun kalau kata kita nak buang selection tu, kita boleh klik. Kalau anda perhatikan, bila kita klik pada bahagian quick selection ini, dia akan ada menu pada bahagian atas ni. Ini tambah dan ini tolak. Tolak dia macam subtract lah, ataupun dia akan buang kita punya selection. Contoh saya klik bahagian tolak ini so saya padam bahagian ni. Ini, so dia akan tinggal dia akan tinggal bahagian yang kita dah select tadi lah. Sama ada kita nak copy, saya klik Ctrl C dan Ctrl V untuk paste. Ini yang kita dah copy ini quick selection. Ataupun kita ada magic wand tool. Magic wand tool. Ini fungsi dia. Atau untuk magic wand tool ini, bila kita klik ini, dia akan pilih warna yang macam seakan sama lah So bahagian yang seakan sama, macam background dia ni warna biru, so dia akan select pada bahagian yang macam mana nak cakap pada bahagian yang sama lah, yang sekata lebih kurang macam dia ni, macam background dia. Kalau yang mempunyai warna yang berbeza, dia takkan terselect. Contoh macam gambar semut ni kita boleh adjust kita punya detail selection ini. Kalau kita nak lebih lagi, kita boleh adjust pada bahagian dia punya tolerance dia. Contoh saya upkan sikit kepada 100 saya klik. Kalau anda boleh tengok tadi, waktu kita letak tolerance 40, dia punya selection setakat ini saja So bila kita letak tolerance 100, dia punya ruang selection dia tu akan lebih lagi. Apabila kita menggunakan magic wand tool ini, contoh kita nak select bahagian ni lah, bahagian langit dia ni kemudian kita nak tambah kita punya selection, kita boleh klik pada bahagian kita boleh klik shift pada keyboard. Bila anda klik shift pada keyboard, automatik anda punya cursor mouse anda akan terbentuk lebih kurang macam dia ada ikon tambah dekat anda punya cursor mouse ni. Anda boleh tengok
Okay, saya klik shift pada keyboard. Okay, dia punya cursor dia akan berubah. Okay, so saya akan klik pada bahagian yang saya nak tambah selection dia. Contohnya kita nak tambah pada bahagian bawah ni. Okay, anda boleh tengok Okay. Okay, kalau kita tak klik, dia akan jadi macam ni. Okay, ini contoh selection awal kita. Kemudian kita nak tambah yang ni. Kalau kita tak klik shift dekat keyboard kita, dia akan jadi macam ni. Bahagian ini saja yang terselect, dan bahagian yang kita select pada awal tadi, dia akan hilang. Okay, ini magic wand tool. Okay, untuk magic wand tool ini anda boleh adjust perlu pandai bermain dengan tolerance. Okay, sekarang ni dah ada 3 tools. Okay, untuk yang seterusnya, okay, saya control D dulu untuk deselect. Okay, untuk yang seterusnya anda juga boleh gunakan pen tool. Okay, pen tool untuk menghasilkan selection. Okay, caranya mudah. Kita klik pada pen tool, kemudian kita akan pilih pada bahagian menu di atas ini. Okay, saya akan pilih pass. Okay, saya akan pilih pass. Okay, kemudian saya akan draw lah dekat sini. Contoh, saya akan draw macam ni. Okay. Okay, saya akan temukan point yang pertama dengan yang terakhir. Okay, so dia akan membentuk satu line. Line ni kita namakan sebagai pass. Okay, kemudian kita akan klik pada bahagian selection dekat sini. Okay, kemudian dia akan keluar menu macam ni. Kita akan setkan kosong pada feather radius. Okay, so dia akan menghasilkan satu selection lah. Okay, saya control D untuk deselect. Okay, ini pada bahagian toolbar. Okay, bahagian toolbar ada 4 ada 4 cara yang ada 4 tool yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan selection. Yang seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda ialah pada bahagian menu bar di atas ini. Okay, anda boleh tengok dekat sini dia ada perkataan select. Okay, dekat select ni, kalau kita klik select all ataupun control A, dia akan select keseluruhan kita punya dokumen kita. Okay, boleh, sama ada kita nak copy ataupun apa juga tujuan yang kita nak buat, kita boleh guna. Okay, kemudian kita nak deselect macam saya sebutkan tadi, kita boleh klik control D saja untuk deselect. Okay. Okay, untuk yang seterusnya inverse. Okay, untuk inverse ni, okay, saya control D dulu. Contohlah kita gunakan marquee tool. Okay, marquee tool saya gunakan yang bulat ini. Okay, saya select pada bahagian sini. Okay, apabila saya klik inverse, okay, shift control I, dia punya shortcut. So automatic dia akan select bahagian yang luar daripada bahagian yang saya select tadi. Okay, contoh, saya select bahagian semut. Kemudian boleh saya klik inverse ataupun dia punya shortcut dia shift control I. Okay, anda boleh perhatikan so dia akan inversekan kita punya selection kepada bahagian yang luar. Okay, kita masukkan contoh, saya masukkan level. Okay, anda boleh tengok okay. So kita kita punya selection, kemudian kita buat selection, kemudian kita inversekan untuk dapatkan selection bahagian yang luar daripada yang kita select tadi itulah, dia akan inversekan kita punya selection. Okay, yang seterusnya, okay, kita boleh guna color range. Okay, color range ni maksud dia kita akan guna okay, sorry, saya akan klik dulu. So dia akan pick color yang sama. Contoh, saya pick color dekat sini. Okay, saya tick dekat sini dulu. Okay, dekat sini dia punya langit dia berwarna lebih kurang macam biru. So dia akan pilih color yang warna biru sajalah. Okay,
Okey, kemudian kita boleh adjust dia punya apa, fuzziness dia. Okey. Dan juga range dia. Okey. Kemudian kalau kita nak tambah lagi, kita klik dekat sini. Okey. Add sample ni lah. Okey, so dia akan pilih, kita akan tik 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 dan pilih bahagian yang berwarna biru ni okey, sama ada kita tik dekat sini ataupun dekat sini pun boleh. Okey. Okey, bila kita klik okey saja, so automatic dia akan membentuk satu selection. Okey. Okey, anda boleh dapat okey. Okey. Untuk yang seterusnya, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana kita nak mendapatkan selection melalui layer. Okey. Sekarang ni okay, saya contohkan dekat sini okey, ini kita punya text text cara buat selection. So saya klik control dekat keyboard. Okey, kemudian dekat sini, dekat bahagian layer ini, saya klik pada bahagian icon tepi ni. Okey. So dia akan terbentuk satu selection di sekeliling tulisan saya ini. Okey. Okey, mungkin kita nak masukkan fill color yang baru ataupun kita nak masukkan apa juga style ataupun effect Okey, saya contohkanlah. Okey, sekarang ni kita masukkan okey, gradient. Okey, kita masukkan gradient. Okey. Boleh adjust lah. Okey. Okey. Okey, anda dapat Okey. Dan yang seterusnya, satu lagi cara bagaimana kita nak menghasilkan selection. Okey, contoh okey, sekarang ni saya ada shape. Saya hasilkan satu shape dengan apa? Kita punya apa nama ni okey, rectangle tool. Kita gunakan rectangle tool untuk hasilkan satu shape 4 segi. Okey, saya tukarlah dia punya color dia warna merah, nak bagi nampak sikit okey. Sekarang ni ini shape kita kan. Okey, saya nak dapatkan selection pada bahagian shape ini sahaja. Okey, caranya sama lebih kurang macam yang saya tunjukkan pada bahagian kita nak dapatkan selection pada tulisan ini. Okey, sama saja. Okey, saya hold saya klik pada keyboard saya dan saya hold. Kemudian pada bahagian layer ini saya klik pada icon di tepi ni. Okey, so akan terhasil lah satu selection dekat sini. Okey. Okey. Sekian dulu saya punya tutorial bagaimana kita nak menghasilkan selection. Terdapat beberapa cara yang anda boleh guna untuk menghasilkan selection. Okey, dan selamat mencuba.